Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Al-Jannatu wan Nar, syurga dan neraka. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaAllah pada malam ini kita nak melihat lagi tajuk sambungan daripada tajuk syurga dan neraka makhluk ciptaan Allah. Pada kuliah yang lepas kita telah pun melihat beberapa nas Al-Quranul Karim yang menyentuh berkenaan dengan syurga dan neraka, dan kita akan menyambung dengan nas daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syurga dan neraka. Dalam kitab Sahih Muslim yang mengambil sumber daripada Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa pada waktu terjadinya gerhana matahari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, aku telah melihat di tempatku ini semua yang telah dijanjikan, sehingga aku melihat diriku sendiri memetik buah di syurga. Ketika kalian melihat saya mara ke depan, dan aku pun melihat api neraka saling menerpa satu sama lain ketika kalian menyaksikan aku berundur ke belakang. Jadi pernah satu ketika bila berlakunya gerhana matahari, Nabi sedang berada, berdiri, berpijak satu tempat. Pada waktu itu Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda masuk ke syurga dan sedang memetik buah di syurga. Dan juga Allah Ta'ala memperlihatkan kepada baginda
baginda sedang berundur ke belakang bila dia melihat melihat neraka yang api saling terpa-menerpa satu sama lain. Itu sebab Nabi bila dia tengok syurga ya, dan sedang petik buah syurga itu pun Nabi pun macam nak petik. Sahabat nampak Nabi begini buatnya. Sama juga bila mana Nabi melihat neraka, maka Nabi undur ke belakang dan Nabi macam ni lah. Ada kata macam nak mempertahankan diri lah, melindungkan diri daripada api yang saling terpa-menerpa dalam neraka tu. Nabi undur ke belakang. Bila tengok syurga ni, Nabi nak marah ke depan, macam nak masuk lah. Kan kita lagu tua kan, kalau kita nampak syurga nak masuk lah, nampak neraka tak masuk lah. Tu mana Nabi pernah diperlihatkan baginya syurga neraka beberapa kali. Bahkan Nabi pun telah masuk ke syurga neraka dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dah masuk dah, melihat dah bagaimana gambaran keadaan syurga neraka yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Maknanya walaupun pada asalnya belum ada lagi penghuni di dalamnya, kan, tidak ada penghuni lagi dalam syurga dan neraka, tetapi Allah dah gambarkan kepada Nabi berkenaan dengan keadaan syurga neraka itu. Bagaimana keadaannya, realiti akan datang itu berlaku nanti. Baik, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dengan hadis yang serupa di atas, dengan bahasa besinya yang mengisahkan berzaman Rasulullah SAW telah berlakunya gerhana matahari. Orang bertanya kepada Rasulullah, kami melihat anda mengambil sesuatu dari tempat yang anda pijak. Apakah yang sedang berlaku? Kan? Maknanya Nabi macam nak mengambil sesuatu lah, macam petik buah tu, petik buah surga Nabi nak ambil, kan? Nabi menjawab, aku melihat diriku sendiri. Nabi melihat diriku sendiri, dia dalam syurga. Nabi melihat diri dalam syurga, dan aku sedang memetik buah di sana, sedang petik buah. Andai kata boleh ku bawa ke sini, di dunia ni, di bumi ni, pasti buah itu cukup kalian makan selama dunia ini masih ada. Tak habis makan buah yang dipetik tu tuan. Itu kita apa? Keberkatan dia, kan? Kita keberkatan ni dia tak habis. Dia ada lebih. Itulah keberkatan buah dalam syurga. Kalau dibawa balik ke dunia ni, buah tu makan tak habis. Walaupun dunia masih ada, selagi dunia masih ada, selagi itu buah tu tak habis untuk dimakan. Kan? Itu dia punya keberkatan buah tadi lah. Dah tentu sedap buah syurga kan. Rasanya tak macam rasa di dalam dunia ni. Tak sedap macam mana pun, walaupun buah tu sama je, durian ke, rambutan ke, apple ke, kurma dan seumpamanya. Buah tu dia bentuk dia sama lah, tapi rasanya berbeza. Rasanya memang sedap, lazat, enak sekali lah. Kan? Tuan-tuan tak masuk syurga rugi. Masuk syurga beruntung tuan-tuan. Al-muflihun, al-faizun,
Penghuni syurga ini digambarkan sebagai orang yang percaya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang demikian itulah suatu kemenangan, kejayaan yang sangat besar, terbesar. Tidak ada kejayaan, kemenangan, keuntungan yang lebih besar bagi seseorang insan, kita hamba Allah, daripada kejayaan bila kita dapat masuk ke syurga. Ini nombor satu, kejayaan nombor satu, tiada taranya, tuan-tuan. Kan? Baik. Kemudian lalu anda kata tadi, lalu saya pun menyaksikan neraka. Nabi kata dia melihat neraka, saya tidak pernah menyaksikan keadaan seburuk ini. Neraka ini tempat yang seburuk-buruk tempat. Bi'sal masir, tempat yang seburuk-buruk. Tidak ada yang lebih buruk daripada neraka. Buruk semua, tuan-tuan. Aku saksikan penghuninya kebanyakannya para wanita. Wanita ramai dalam neraka. Orang bertanya kepada Nabi, mengapa boleh berlakunya begitu? Kenapa wanita ramai dalam neraka? Nabi menjawab, sebab kebanyakan mereka itu kufur, engkarlah. Para sahabat bertanya lagi, apakah kufur kepada Allah, engkar itu kepada Allah? Nabi menjawab, tidak. Mereka kufur mengenai kebaikan keluarga mereka, yakni suami mereka. Kufur, engkar, melawan, tidak mentaati suruhan suami dalam perkara yang ma'ruf, yang baik. Penyebab kepada dihumban masuk ke neraka sebab kufur kepada suami, engkar kepada suami, tidak mengikuti arahan suami. Selama mana suami tidak menyuruh kepada perkara maksiat. Kalau suruh kepada maksiat, yang tu tak boleh ikut. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada pencipta. Selama mana suami itu tidak suruh kepada maksiat, selama itulah isteri wajib mentaati suami. Kan? Nampak tak? Ramai wanita fail, ramai perempuan gagal dalam mentaati suami dia. Bahkan sebagai satu bentuk ujian untuk dia mentaati suami itu agak sukar, payah. Ditambah dengan bisikan jahat syaitan dan hawa nafsu dia yang tidak dapat untuk nak menundukkan diri dia mentaati suami dia. Jadi kebanyakan begitu tuan. Sungguh orang perempuan ni, dia boleh jaga solat, dia boleh jaga puasa Ramadan, dia boleh bersedekah, tak ada masalah. Dan dia boleh buat baik kepada orang lain. Tetapi bila taat pada suami, yang tu dia tak boleh. Dia tak boleh. Ini keadaan sebenarnya tuan-tuan. Ramai dia begitulah. Ada yang taat tapi sedikit lah. Nak cari wanita yang salihah, tuan-tuan, tak ramai lah. Tak ramai wanita salihah. Semua wanita yang tidak salihah, kebanyakan sedikit yang salihah. Jadi kita pun kena sabar lah. Selima dah dapat dah wanita salih belum ni? Apa dapat ni?
isteri salihah. Tak dapat, kena cari lagi lah. Nampak gaya. Itu je. Bahkan wanita juga sebagai fitnah kepada golongan lelaki-laki, dan kebanyakan mereka itu mengajak kepada kejahatan. Wanita. Itu sebab juga Islam tidak memberikan kuasa talak kepada wanita. Kalau diberikan kuasa talak kepada wanita, alamat ramailah laki-laki menjadi duda. Duda melangkah depan saya ni masalahnya lah. Sungguh kan, dia sikit-sikit ceraikan saya, lepaskan saya. Nak cerai bukanlah isu besar mana pun kan, sedikit perasaan perempuan ini begitu, dia perasaan jadi sensitif, emosional, payah tersentuh kan. Orang perempuan itu kadang-kadang kita nak faham payah, susah nak faham tu orang perempuan ni. Dia kadang-kadang dia simpan, dia dendam, lepas itu dia meletup kan. Dia tak berterus terang. Tu kita ni kena berterus terang. Apa yang tak betul, cakap terang-terang. Jangan dulu simpan. Simpan, nah, meletup habis. Kan? Itu kita kena jelaskan apa yang sepatutnya tidak berlaku lah, maknanya diubah lah. Kita pun manusia biasa juga, laki-laki pun sama juga. Tapi itulah saling faham, memahami, saling tolak ansur antara satu sama lain, dan juga terus terang apa yang tak sepatut, apa yang salah dan sebagainya. Ini senang kan? Jangan simpan dendam, kesukaran dan lain. Baik. Kemudian bahkan orang perempuan juga tuan-tuan, dia punya perangai dia kan? Bila satu kesalahan yang dilakukan itu boleh menutupkan 1000 kebaikan yang dilakukan oleh suami. Suami punya baiklah, sekali dia buat salah, yang itulah dia duduk Okey. Habislah kebaikan, dah tak ada lah, macam tak ada apa-apa lah, buruk belaka lah. Dia kira kan? Jadi dia macam tu keadaannya. Dia tak nampak dah kebaikan, dia nampak buruk. Ditambah lagi dengan setan sama. Tentu itu sebab tu kejayaan syaitan yang terbesar, antara kejayaan yang terbesar yang menjadikan iblis memuji syaitan itu apabila dia dapat untuk memisahkan pasangan suami isteri. Itulah kejayaan yang antara kejayaan yang terbesar bagi syaitan. Maka syaitan yang masih belum berjaya untuk nak memisahkan suami isteri dia agak stres. Dia stres tu, syaitan stres. Kalau dia tak jaya, tahap jaya tu dia kira macam suka dia. Iblis pun bagi pujian pada anak buah ni. Tuan-tuan, itu antara kejayaan terbesar lah bagi orang. Syaitan yang dapat memisahkan pasangan suami isteri. Itu memang kita semua ada, tuan. Kita semua suami isteri ada hasutan jahat iblis syaitan tu. Dan cuma kekuatan kita je, keimanan kita yang boleh melawan hasutan jahat syaitan. Engkau tuan, dia bisik macam-macam. Dia kata kita pergi kerja, dia kata jumpa perempuan. Kadang-kadang dia punya orang kata pencemburu tu tak kena. Ada tuan, bubuh nama laki-laki kan. Laki-laki dia kata ni bukan ni asyik tu SM WhatsApp ni kan. Dia kata ni bukan laki-laki ni, dia kata ni nak perempuan tu, nak tengok perempuan tu laki-laki. Dia ada juga setengah tu orang laki-laki kan, dia bubuh nama laki-laki pada perempuan. Kan ada kan, tapi bukan orang sini lah. Sini okey
Ada, tapi nak sebut sampai tahap tu kan? Dia punya ni lah, dia punya cemburu kan. Orang perempuan cemburu buta kan, itu masalah. Baik. Kemudian Nabi SAW seterusnya mengkhabarkan bahawa Allah kemudian memerintahkan Jibril dalam kitab yang sama yang bersumberkan daripada Aih An-Nasai, diceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, saya bersumpah kepada yang menguasai diriku, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, kalian pasti akan sedikit ketawa dan lebih banyak menangis. Sahabat bertanya, apakah yang anda telah saksikan ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku telah melihat syurga dan neraka. Nabi kata, kalaulah kamu semua melihat apa yang aku lihat, pasti akan kamu sedikit ketawa, banyak menangis. Tu sahabat tanya, apa dia? Apa Nabi lihat? Nabi lihat syurga dan neraka. Kalau kita nampak real kan, kita akan rasa macam tu. Tapi kita tak nampak benda tu kan, benda tu syurga neraka ni kita tak nampak. Kita hanya diberitahu oleh Allah dan Rasul melalui Al-Quran dan Hadis. Kita wajib beriman dan percaya. Cumanya keimanan kita tak sama dengan bila kita lihat sendiri dengan mata kepala. Itu sebab keimanan itu ada kaitan dengan perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Kita wajib mengimani kan? Cuma kita tak nampak ya. Kalau kita nampak sudah. Ataupun mungkin kalau kita dapat memahami apa itu syurga neraka ni tuan-tuan secara mendalam, detail, insya-Allah kita boleh rasa bagaimana kita ni tak sepatutnya ketawa yang banyak, patutnya banyakkan menangis. Sebab azab Allah ni sangat dahsyat tuan. Bukan main-main punya lah. Bukan main-main punya. Ini merupakan, maknanya tempat kita yang terakhir yang kita akan hidup nanti. Sama ada di syurga atau neraka, sama ada kita mendapat nikmat ataupun azab. Keadaan di sana tu, jadi kita nak kena risau. Apatah lagi keadaannya yang syurga ni minoriti, golongan sedikit yang masuk syurga, tak ramai. Nisbahnya 1000 orang, hanya seorang yang masuk syurga. 999 orang lagi ahli neraka. Tak risau kata tuan, 1000 orang, satu dia masuk syurga. Yang masuk neraka itu penuh sepenuh-penuhnya, padat sepadat-padatnya, bertitik-titik penghuni neraka tu tuan, penuh. Tak usah kira kan? Jadi kita nak kena banyakkan menangis. Menangis ni bukan sebab menangis dunia, sebabkan peras tak dapat projek kan? Bukan. Ni makna kata menangis kerana takutkan azab neraka, menangis takutkan dosa yang kita buat Allah tak ampunkan. Yang tu menangis, yang tu. Baik. Banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan adanya syurga dan neraka sebagai suatu kenyataan. Seperti diutarakan bahawa
Rasulullah SAW menerangkan ketika Allah menciptakan syurga dan neraka, Dia memerintahkan kepada Jibril, malaikatnya, datang ke syurga untuk lihat semua yang dapat di dalamnya. Antara yang masuk syurga, Jibril pernah Allah persilakan untuk melihat syurga, keadaan syurga. Hai Jibril, datanglah engkau ke syurga dan lihatlah semua yang telah aku persiapkan bagi ahli syurga nanti. Jibril pun memasuki wilayah syurga, melihat setiap yang tersaji sampai sudut-sudutnya. Setelah selesai, ia pun menghadap kepada Allah sambil berkata, demi kebesaran-Mu ya Allah, bila demikian keadaan syurga, saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak mau masuk ke dalamnya. Sebab syurga yang daripada luar amat elok itu akan mendorong manusia untuk berlumba-lumba berbuat kebaikan demi mendapatkan nikmatnya. Kalau kita boleh Allah bagi kita masuk syurga, tuan-tuan, dan tentu kita akan buat amalan untuk kita mendapatkan syurga. Kita akan pulut habis-habisan. Pasal apa? Kita nampaklah apa yang kita akan dapat bila kita lakukan kebaikan. Lalu kita tak nampak. Itu yang rasa macam buat tak buat ni. Kan? Bila tenang ni, tak bersungguh. Cuba kita tengok sendiri. Dan tentu kita akan dapat melakukan amalan dengan begitu sungguh-sungguh juga. Kemudian Allah memerintahkan kepada syurga agar berubah sehingga nampak daripada luar tidak menarik sama sekali, malahan membuat orang membenci syurga. Syurga tersebut tiba-tiba dikepung oleh segala sesuatu yang serba tidak menyenangkan. Allah pun memerintahkan Jibril menyaksikan syurga kembali untuk melihat persiapan yang disediakan bagi penghuninya. Jibril masuk ke dalamnya, melihat sana sini. Setelah sehari, ia kembali menghadap kepada Allah sambil berucap, demi kebesaran-Mu ya Allah, saya khawatirkan kalau tidak ada seorang pun yang sudi memasuki syurga. Kan? Allah ubah syurga itu macam neraka pula dah. Bila masuk-masuk, takkan orang nak masuk macam ni. Tak ideal. Kan? Nabi SAW seterusnya mengkhabarkan bahawa Allah kemudian memerintahkan Jibril untuk melihat keadaan neraka. Jibril dengan patuh melihat neraka, nampak keadaan mereka amat mengerikan. Mereka saling bertindih-tindih di antara satu sama lain. Maknanya Allah dah gambarkan neraka tu. Pada hakikat belum ada lagi penghuni, tapi Allah dah menampakkan apa yang akan berlaku nanti kepada Jibril AS. Bertindih-tindih antara satu sama lain. Pasal penuh sangat. Bertindih-tindih kan? Padahal kedalaman neraka itu, tuan-tuan, dia punya dalam tak dalam, baling batu daripada atas nak sampai ke dasar tu memakan masa 70 tahun baru sampai. Tak ke dalam, tuan-tuan. Neraka itu dalam, tapi manusia bukan main, bertindih-tindih. Oh, begitu sekali. Dahlah, luar dah neraka tu, dalam dah, tapi manusia ramai yang masuk di dalamnya. Ketika kembali di hadapan Allah, Jibril berkata, demi kebesaran-Mu ya Allah, manusia yang melihat neraka tidak akan yang sudi memasukinya, sebab mereka akan takut dan dengan segala usaha mereka akan berbuat baik ketika di dunia. Samalah kalau kita tengok neraka, tuan, kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan di dunia dan kita tak akan buat dosa kepada Allah di dunia, tuan. Sebab kita nampak neraka depan mata kita. Kan? Dia begitu. Dia macam kita bawa laju kan? Dia tahu ada polis depan, stop, tak laju tak? Tak laju kita, tahu polis depan tu.
ataupun AES tu kan, kamera AES tu kan, dah sampai situ slow. Sampai tu tekan minyak sebelah. Pasal apa kita nampak kan, nampak kita pun tak nak kena saman. Jangan tuan-tuan, bila kita tak nampak, ya laju semacam dia kan. Itu kan. Dia kata kalau di Jerman tidak ada had laju kan. Jerman dia tak ada had laju highway dia. Tapi highway dia memang cantik lah kan, kental lah kan? Dia punya bahan highway tu. Kita lompak ni pelupang sana tak sama harta. Kita ke highway KPT tu kan, pergi Terengganu kan, tu dia. Dan sekali tu saya bawa kereta kawan saya, 200 saya bawa. Kereta tak ada kan, saya pun tak selalu sangat kan. Dia balas balik tu kan, bila zoom tu balas balik kan, sebab tak tersasar kan. 200 bawa 200 BM bawa pelan-pelan kan, bawa kancil boleh pelan-pelan kan, BM laju kan. Baik, jadi itu kan. Kemudian kembali Allah menyuruh neraka agar berubah menjadi sesuatu yang amat menyenangkan. Jibril disuruhnya untuk menyaksikan neraka kembali. Setelah Jibril berputar-putar dengan puas menyaksikan semua sudut neraka, ia pun memberikan komen, "Wahai Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam raya, sungguh saya takut jika tidak ada seorang pun yang selamat daripada api neraka, sebab ia daripada luar nampak menarik hati dan amat menyenangkan." Allah ubah neraka jadi menarik pula lah. Tak tengok mesti tertarik. Baik. Syurga dan neraka sudah pasti adanya. Isyarat-isyarat kewujudan telah pun banyak diungkapkan. Seperti kita mengalami mimpi. Nabi pernah bermimpi melihat sebuah istana di syurga sebagai bakal tempat tinggal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentang mimpi Nabi benar. Nabi pernah bermimpi menyaksikan sebuah istana di syurga untuk siapa? Untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi ini memang hebatlah, bukan? Ahli syurga neraka. Tidak seorang sahabat Nabi yang masuk neraka, melainkan orang-orang munafikin di kalangan mereka itulah. Nabi nampak, bahkan Nabi nampak Bilal masuk syurga kan, mendengar telapak kaki Bilal dalam syurga. Bilal pun ahli syurga dah. Dengan sebab amalan solat sunat wudu. Itu sebab sunat wudu ni tuan-tuan, ni bukan sunat mutlak, sunat muakkad. Termasuk sunat muakkad, maknanya kita sepatutnya biasakan lepas ambil wudu solat 2 rakaat. Itu sunat muakkad. Maknanya Nabi juga melaksanakannya. Dia bukan mutlak. Tempatnya rajin buatlah kan? Siapa malas tak buatlah. Biasa kita malas lah kan? Kadang-kadang buatlah kan? Kalau kita buat selalu tu, insyaAllah boleh jadi kita pun macam Bilal juga esok kan? Itu sudah muakkad. Maknanya kalau kita lepas subuh pun kita ambil wudu, kita sembahyang 2 rakaat, tidak ada halangan. Lepas asar kita ambil wudu, sembahyang 2 rakaat. Sebab itu bukan sunat mutlak, itu sudah muakkad nama dia. Di samping mimpi Nabi tersebut, masih banyak lagi
mimpi lain yang tidak mungkin semuanya disebut dalam kitab ini lah. Makin mimpi Nabi ni tuan-tuan terpakai lah. Dan mimpi kita tak terpakai, tak payah kita nak cerita kat orang lah. Kita mimpi masuk syurga misal kata, betul ke? Allah, cukup simpan kita ya. Itu sebab tu penceramah tak payah sebut dalam mimpi dia, tak payah. Mimpi itu bukan satu benda yang wahyu, bukan wahyu. Itu semua nak cerita kat kawan-kawan boleh lah, cerita ceramah tak payah. Kadang-kadang benda jadi kadang-kadang fitnah pula kan. Mimpi Rasulullah pun tak payah cerita lah kan, tak payah cerita mimpi Rasulullah. Itu pun kita tak tahu, tak pasti sama ada benar ataupun tidak kita bermimpi Rasulullah. Sebab kita sendiri pun tak pernah lihat Rasulullah, tak pernah lihat. Syaitan boleh mengaku dia Rasulullah, dan syaitan tidak boleh menyerupai Rasulullah. Dia tak boleh, dia tak boleh menyerupai batang tubuh Rasulullah tu, tapi dia boleh menyerupai orang lain lalu mengaku dia Rasulullah. Nampak tak? Itu kita kena faham. Jadi kita pun tak pasti betul ke tidak Rasulullah. Wallahu'alam. Jadi setakat dulu tu kita punya kelas pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu'alam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.